Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah pada sesi ini anda semua akan bersama dengan saya. Saya perkenalkan diri dahulu. Saya Encik Khairul Anwar bin Abdul Hamid, pegawai co-curriculum kanan di UiTM Cawangan Kelantan yang akan bersama dengan kamu lebih kurang dalam 30 minit untuk menerangkan tentang apa itu kursus co-curriculum yang kita tawarkan kepada pelajar diploma dan juga ijazah yang belajar di mana-mana sistem UiTM lah, termasuk dengan UiTM Cawangan Kelantan. So yang mana kita namakan pada pagi ni adalah taklimat co-curriculum. Co-curriculum ni sangat penting untuk semua pelajar, sama ada beliau mengambil diploma ataupun ijazah kerana co-curriculum, subjek co-curriculum adalah termasuk dalam subjek akademik. Kamu perlu mengambil subjek co-curriculum selama 3 semester. Ini yang asasnya selama 3 semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Kecuali co-curriculum tertentulah yang perlu diambil selama 5 semester. Antaranya Komander Kesihatan Negara, APM, Komander APM, Korsus Sukan Lawan Polis Siswa-siswi. Yang tu kena habiskan co-curriculum selama 5 semester. Satu lagi iaitu Tahfiz Plus. Tahfiz Plus pun sama, 5 semester. Co-curriculum lain kamu hanya perlu habiskan co-curriculum ni semester 1 sehingga semester 3. Kita tengok apa itu co-curriculum. Kursus universiti yang dijalankan untuk memupuk kemahiran insaniah pelajar seperti yang ditetapkan oleh universiti lah, bagi memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma ataupun ijazah sarjana muda sepenuh masa. Yang mengambil sepenuh masa tu memang wajib ambil subjek co-curriculum ni. So pelajar-pelajar yang tidak mendaftar co-curriculum, kamu belajar di sini di mana-mana UiTM, katakanlah semua subjek akademik kamu daftar, tetapi kamu tidak mengambil co-curriculum, kamu tak akan tamat. Status pembelajaran kamu di UiTM tidak akan tamat dan tidak boleh graduate lah. Saya kira pada pagi ni taklimat co-curriculum adalah satu taklimat yang agak penting lah untuk kamu, supaya pembelajaran kamu tidak terkandas sehinggalah kamu tamat nanti. Tempoh pendaftaran kursus kalau ikut yang pelajar lama, 21 hari bulan Mac 2022 lah. Dah boleh mendaftar. Cara mana nak daftar kursus ni? Kamu hanya perlu mendaftar melalui iStudent Portal. Melalui iStudent Portal, melalui online saja. So kamu daftar sendiri. Nanti saya ceritakan apa curriculum yang ditawarkan di UiTM Cawangan Kelantan untuk semester 1. Ini perkeliling akademik terbaru dikeluarkan pada 2020. Setiap pelajar perlu mendaftar kursus setiap semester. Sepanjang tempoh pengajian mengikut prosedur, tarikh dan tempoh yang telah ditetapkan lah. Peraturan ini tertakluk dalam buku peraturan akademik UiTM. Namun bagi memberi peluang kedua kepada pelajar yang lewat mendaftar, pelajar dibenarkan membuat permohonan pendaftaran kursus di luar tempoh bermula pada semester sesi 2 2019-2020. Ada sedikit kelonggaran lah bagi yang terlepas. Tapi harus diingat, Mesyuarat Jawatankuasa Keuangan Pembangunan JKP ke-216 7 Mei 2019 telah meluluskan bahawa bayaran yuran pemprosesan sebanyak RM100 bagi setiap kursus akan dikenakan kepada pelajar yang diluluskan permohonan mereka untuk menambah atau menggugurkan kursus di luar tempoh pendaftaran. Faham tak? Maksudnya untuk daftar kursus co-curriculum ni ataupun subjek-subjek akademik kamu, dia ada tempoh. Contohnya 1 minggu dia bagi tempoh. So kamu kena clearkan pendaftaran kursus ni dalam masa seminggu tu, dalam masa 2 minggu. Tadi dia buat dalam masa 3 minggu kan. So sekiranya dah terlepas, kamu akan didenda lah sebanyak RM100. Bagi setiap kursus akan dikenakan kepada pelajar yang diluluskan permohonan. Maknanya kalau katalah akademik kamu terlupa nak daftar 3 subjek, dah 300 kita kena denda. Pendaftaran kursus di luar tempoh. Tu. Pelajar boleh membuat pendaftaran, awak boleh mohonlah kursus di luar tempoh seperti yang mana ditetapkan. Tapi macam tadilah ada risiko dia lah.
Itu kena bayar denda kan. Okey, subjek co-curriculum ni ada juga yang diberi pengecualian kredit lah. Pengecualian kredit. Pengecualian kredit ni apa maksud dia? Maksudnya kamu tak perlu ambil co-curriculum. Tak perlu ambil co-curriculum pada semester 1. Antara mereka yang dibenarkan tidak perlu mengambil co-curriculum adalah dia pernah belajar di UiTM. Mana-mana cawangan UiTM dia dah belajar dan tamat diploma, beliau sambung ke ijazah. Tak perlu ambil lagi co-curriculum di ijazah nanti. Di degree UiTM tak perlu ambil dah sebab diploma dia dah habiskan 3 semester untuk co. So maksudnya bila dia masuk diploma, dia masuk degree, 3 subjek tadi akademik akan drop lah, akan buat pengecualian kredit. Okey. Seterusnya, pelajar yang menganggotai jawatan kuasa perwakilan pelajar menurut Akta 174. Andai kata ada rezeki, kamu masuk belajar di semester 1, kamu dah dapat pointer. Untuk mengambil MPP, kamu perlu ada result dahulu. Maksudnya semester 2 ke atas lah. Okay, selama kamu menjadi ahli MPP ataupun jawatan kuasa Majlis Perwakilan Pelajar, kamu dibenarkan tidak perlu mengambil subjek co-curriculum. Kalau kamu nak ambil pun boleh, kan? Nak tambah ilmu, contohnya nak jumpa dengan jurulatih, nak berkawan, nak belajar tentang sesuatu di luar bilik darjah, boleh. Kamu nak belajar, nak ambil boleh. Tapi untuk Akta 174 dia membenarkan mereka yang menjadi anggota Majlis Perwakilan Pelajar dibenarkan supaya tak perlu mengambil co-curriculum. Selama mana dia menjadi ahli MPP. Kalau katalah 2 semester dia ambil MPP, dia tak perlu ambil co-curriculum. Seterusnya, pelajar yang dikategorikan sebagai pegawai matang sebagaimana diluluskan oleh Jawatankuasa Tinggi Co-curriculum, hanya dikecualikan kursus co-curriculum semester 1. Kalau yang kategori pegawai matang ni 1 kos saja, tapi kalau MPP tadi selama mana. Kalau diploma 3 semester tak perlu ambil. Apa kategori pelajar matang ni berumur melebihi 35 tahun. Dia pernah bekerja dengan kerajaan, sama ada kumpulan A dan kumpulan B. Biasanya kumpulan B lah, sebab jawatan di kerajaan ni B dengan diploma. So biasanya dia nak sambung degree, dia dah ada diploma kan. So kita benarkan dia tak ambil co-curriculum lah. Seterusnya, kaki tangan perkhidmatan pendidikan pegawai tentera, polis yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya selama 3 tahun pun tak perlu ambil co-curriculum. Permohonan, macam mana nak buat permohonan pengecualian ni, dalam buku peraturan akademik kamu perlu isilah ada 1 borang. Permohonan ni perlu dibuat di semester pertama pengajian. Tak apa, sekiranya ada yang kategori yang saya sebut ini, kamu boleh berhubung dengan unit co-curriculum di UiTM Cawangan Kelantan lah. Saya berada di bawah Hal Ehwal Pelajar. Unit co-curriculum di bawah Hal Ehwal Pelajar. So kamu boleh kontak kami. So kita akan bagi pertolongan macam mana nak buat pengecualian kredit. Syarat-syarat pendaftaran. Pelajar yang mendaftar suatu kursus co-curriculum hendaklah memenuhi semua syarat yang diperlukan, penilaian atau ujian yang ditetapkan lah. Sebab co-curriculum ni dia diberi grade macam akademik, akademik yang lain. Sebab dia co-curriculum yang saya punya ni adalah dia panggil co-curriculum berkredit. Dia ada A, B, C, A+, sehinggalah F lah, sehinggalah gagal. Ada grade. So maksudnya bukan sekadar ambil co-curriculum, tapi kamu perlu lulus. Perlu lulus. Tak kisahlah dapat grade apa pun, tapi perlu lulus. Lagi kamu tak lulus, implikasi dia tadilah dia tak boleh tamat belajar. Pembetulan keputusan periksaan kursus hendaklah dimajukan ke unit co-curriculum seperti tarikh yang akan ditetapkan oleh bahagian ehwal peperiksaan. Baik, di UiTM Cawangan Kelantan dan seluruh UiTM, bagi pelajar semester 1, bagi pelajar semester 1 ada kamu wajib mendaftar co-curriculum badan beruniform. Co-curriculum badan beruniform sahaja dahulu. Di Kelantan kita ada 5, tetapi untuk semester ni hanya ada 4 co-curriculum sahaja yang kita tawarkan. Iaitu HBU 111 Kesatria Negara 1, HBU 116 Kesatria Brassman 1,
HBU 112 Pertahanan Awam 1 yang sekarang dah dipanggil APM kan, Angkatan Pertahanan Awam. Okey, dan seterusnya HBU 117 Bulan Sabit Merah. Kalau di luar sana dia panggil PBSM, Persatuan Bulan Sabit Merah. Tapi di UiTM Kelantan sebab dia akademik, dia persatuan tapi dia juga berkredit, kita gelarkan dia Bulan Sabit Merah, HBU 117. Okey, yang bawah tu PDM 111 Konsulsis. Dia tak tawar lah semesta ni, tak tawar sebab pengambilan dah diambil sebentar lepas, dan biasa konstruksi ni dia tawar di semesta yang ramai lah, sebab konstruksi ni agak susah, dia memerlukan tapisan daripada PDRM lah, syarat masuk pun perlu mengikut spesifikasi yang ditentukan oleh PDRM. Okay. So sekarang ini ada 4 sahaja. Okay. Saya jelaskan. Okey, sekiranya kamu mengambil Kesatuan Negara 1 di semester 1, kamu ambil HBU 111, di semester 2 kamu boleh pilih sama ada nak teruskan kepada Kesatuan Negara ataupun kamu nak pilih trust lain. Kamu boleh pilih. Dah tak mau dah badan ini pun, kamu nak kepimpinan, boleh pilih kurikulum kepimpinan, nak keusahawanan, ada keusahawanan. Ini trust, di bawah trust ni dia ada kurikulumnya. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okey, komuniti, inovasi kreatif, kebudayaan, kesukarelawan, sukan dan pengucapan awam. Okey, ini trust yang ditawarkan kepada mereka yang mengambil Kesatuan Negara di semester 1. Maknanya semester depan kamu boleh buat pilihan sama ada nak terus dengan Kesatuan Negara ataupun nak tukar kepada elemen ni, kepada trust ni. Okey. Tetapi sekiranya kamu ambil Kesatuan Negara Brass Band, alat muzik, brass band ni kamu akan main tambung kan, drum, bass, marimba, bagpipe, benda-benda alat muzik yang band tu kan, pancaragam, lebih kepada pancaragam. Sekiranya kamu ambil Kesatuan Negara Brass Band, kamu perlu teruskan. Di semester 2, kamu perlu ambil Kesatuan Brass Band 2. Di semester 3, kamu perlu ambil Kesatuan Brass Band 3. Begitu juga dengan pertahanan awam. Sekiranya kamu ambil pertahanan awam 1, di semester 2, kamu perlu teruskan kepada semester pertahanan awam 2. Dan semester 3, kamu perlu teruskan pertahanan awam 3. Okay. Akhir sekali, Bulan Sabit Merah. Kalau kamu pilih Bulan Sabit Merah, HBU 117, di semester 2 kamu perlu teruskan dengan HBU 127 Bulan Sabit Merah 2, dan semester 3 kamu perlu ambil juga Bulan Sabit Merah 3. Okey, kalau yang memilih sukses yang dah dibuat, dia perlu sampai semester 5, sampai grad lah. Latihan dia berbeza sikit untuk konsulsis ni. Saya harap kamu jelaslah tentang kurikulum semester 1 yang ditawarkan. Okey, selain daripada ini, untuk semester 1, dia ada satu lagi kurikulum yang kita namakan dia Atlet Berprestasi Tinggi. Okey, katakanlah kamu adalah player negara, peringkat kebangsaan, SUKMA, kamu boleh mengambil kursus kurikulum dipanggil Atlet Berprestasi Tinggi. Maksudnya latihan kamu akan bersama dengan jurulatih kamu, jurulatih tetap. Contohnya sebentar lepas kita ada peton. Peton, satu pelajar dia main peton untuk negeri Penang dan dia boleh wakil Malaysia. So kita daftarkan dia kursus Atlet Berprestasi Tinggi. Penilaian, latihan dibuat oleh jurulatih dia. So nanti cuma dia akan bagi, dia akan nilai sama ada kamu lulus ataupun gagal. Sama, lulus gagal juga. Cuma latihan dia tu berbeza. Sebab dia boleh dibenarkan mengambil atlet, dia panggil kurikulum Atlet Berprestasi Tinggi. Tapi kamu kena hantar, buat permohonan, kita akan nilai layak ataupun tidak untuk ambil kursus Atlet Berprestasi Tinggi. Okay. Yang kedua, semester 2 juga, dia ada satu lagi kurikulum yang kita namakan dia Tahfiz Plus. Okey, Tahfiz Plus, HKR 119. Yang ni pun akan dinilai oleh AKIS di sini, yang dia akan menilai sama ada berapa yang akan dapat masuk kurikulum Tahfiz Plus lah. Yang ketiga, ada juga kita namakan dia sebagai
HKR 118, Asas Pembangunan Insan. Okay, sekiranya nama kamu termasuk dalam perlu mengambil kursus kokurikulum Asas Pembangunan Insan, kod dia HKR 118. So kamu semester 1 ni kamu perlu ambil dahulu HKR 118, di semester 2 kamu perlu ambil Kesihatan Negara. Okey, kalau yang atlet berprestasi tinggi tadi, selama mana kamu bermain untuk Malaysia, kamu boleh. Maknanya semester 2 masih lagi main untuk Malaysia, kamu boleh ambil atlet berprestasi tinggi 2. Semester 3 dah tak main dah, tak boleh. Kamu kena tukar kepada kokurikulum lain. Boleh Okay, ini yang saya sebut tadi, mereka yang memilih Kesihatan Negara HBU 111 boleh memilihlah salah satu daripada trust ini. Okay. Okay, ini waktu latihan. Okay, Isnin untuk semester 1 untuk kamulah. Hari Isnin pukul 5 hingga 7 petang. Okay, Selasa untuk semester 2. Jangan pergi kawat di semester 2 pula. Okay, Rabu untuk semester 2 dan 3. Okay. Ini adalah tarikh lah, masa-masa yang kita tentukan. Ada juga hari Ahad, ini untuk degree di kampus kota lah. Okay. Tapi kita fokus pada kamu semester 1, latihan kamu pada hari Isnin. Okay, ada Isnin. Kecuali mereka yang terpilih Tahfiz Plus, pada semester 1 dia wajib ambil 2 core. Ini kelebihan Tahfiz Plus ni. Dia kena ambil 2 core, iaitu HKR 119 Tahfiz Plus 1 dan HBU 111 Kesihatan Negara 1. Okey, result dia akan jadi Kesihatan Negara, dia akan ada grade A, B, C, D, F. Untuk Tahfiz, untuk HKR 119, di semester 1 tersebut dia hanya lulus dan gagal. Di semester 2 dia tak ambil dah kesatria, dia perlu teruskan dengan Tahfiz 2, Tahfiz 3, semester 3 dan begitulah sehinggalah dia tamat belajar sini. Boleh Okey, untuk semester 1 kita dah 2 tahun sebenarnya kuliah secara ODL, tapi saya difahamkan untuk kamu mulai semester ni, semester 1 akan masuk kampus kan. Saya akan atur satu pertemuan, kita akan buat pertemuan. Saya faham hari ini saya buat taklimat secara secara pantas dan tidak detail sangat, sebab masa yang kita diberi. Sebab lepas ni ada slot lain lagi. So saya akan buat perjumpaan, di situ kita akan pecahkan siapa yang dah pilih Kesatria, siapa yang dah pilih APM, dan kita akan tengoklah. Yang mana belum faham tu saya akan jelaskan sekali lagi. So ingat latihan kita akan bermula pada 28 hari bulan. 28 hari bulan pukul 5 petang. Ingat 28 hari bulan 3 ni, sebab kamu dibenarkan masuk 24, 25, 26 kan. 27 kuliah bermula hari Ahad tu. Hari Isnin adalah hari kokurikulum semester 1. So kita akan jumpa pada hari Isnin. Saya ulang balik 28 hari bulan 3 kita akan buat perjumpaan di Medan Ilmu. So kamu masuk nanti kamu tahu Medan Ilmu kat mana. Dia petanda dia dekat dengan pusat Islam lah, pusat Islam kita. Pukul 5 petang. Boleh semua sekali saya nak kamu kumpul di situ. Kita akan buat ruang yang terbuka lah, dan saya akan pecahkan mengikut kumpulan untuk menjaga SOP yang yang sepatutnya. Okay? Dan di situ juga saya akan jelaskan sama ada kuliah kita akan terus dengan bersemuka ataupun masih lagi dengan ODL. Sebab kamu dah berada di dalam ni. Okey, tak apa yang tu. Yang pentingnya pada Isnin 28 hari bulan kita perlu jumpa lah. Saya akan atur pasukan saya dengan komander yang ada di sini. So kita akan bantu kamu apa yang patutlah. Boleh Itu untuk semua. Sama ada kamu pilih APM, kamu pilih HKR, kamu pilih BSM, kamu pilih brass band, kamu pilih Kesihatan Negara, semua sekali perjumpaan pertama kita di Medan Ilmu. Nanti kita pecahkan APM, training dia dekat lain. Boleh Okey, seterusnya. Okay, untuk kokurikulum ni kita tak ada final. Jangan takut, jangan bimbang. Kokurikulum kita tak ada final. Tak ada, maksudnya tak ada exam lah, exam akhir. Okay, cuma dia lebih kepada penilaian sepenuh nilai, sepenuhnya. Okay, dalam aktiviti anjuran unit kokurikulum, markah aktiviti, asasi rupa diri,
kerja berkumpulan, kerja kursus, ujian praktikal, ujian bertulis, mungkin kuis. Macam itulah. Okey. Sebelum 2011, pelajar-pelajar orang kelainan upaya, OKU, orang kelainan upaya yang berdaftar dengan JKM wajib ambil badan mini pun juga tau. Sebelum 2011, 2010, 2009. Okey. Tapi training dia adalah kan mengikut kesesuaian apa yang dia mampulah. Okay, tapi pada 2011 surat arahan HCA 25 Mac 2011 bagi mereka yang berdaftar dengan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan dikategorikan sebagai orang kelainan upaya, boleh mendaftar kursus seperti di bawah. Selain daripada badan beruniform. Contohnya, kamu boleh daftar pengucapan awal, kamu boleh daftar terus kepada 8 trust tadi. Kamu boleh daftar trust-trust lain selain daripada badan beruniform. Mulai 2011. So, sekarang ni, sekiranya ada yang kategori kamu dah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, kamu boleh kontak saya. Nanti kita bincang, saya bantu kamu apa kurikulum yang sesuai untuk kamu. Tapi kalau kamu rasa nak teruskan badan ini pun juga, saya alu-alukan. Dengan kemampuan fizikal yang kamu ada lah. Boleh Okey, jangan takut, jangan bimbang. Kamu kontak saja kami, insyaAllah kami akan bantulah setakat mampu. Ini penilaian lah. Penilaian. Wajib yang sangat-sangat penting. Ramai pelajar yang kadang-kadang buat lupa kehadiran. Kehadiran di bilik kuliah sama ada secara ODL ataupun face-to-face tak boleh kurang daripada 80%. Okey, tak boleh kurang daripada 80%. Okey, sekiranya kamu kurang daripada 80%, kamu akan gagal lah. Kamu akan gagal, kebanyakannya akan gagal, dan yang paling teruk lagi kamu akan dibawa ke tata tertib. Bila masuk tata tertib, kamu akan didenda lah. Contohnya, Kesatuan Negara kamu tidak hadir, hanya pergi 2 kali saja, 12 kali lagi kamu tak pergi. So, kamu dibawa ke tata tertib dan kamu akan didenda. Subjek kesatuan yang kamu ambil tu fail, diberi fail dan status ZZ. So, bila status ZZ, kamu dibayar denda lagi RM100 untuk kegagalan tersebut. Okey, saya terlupa. Hampir terlupa, tempoh co-curriculum, latihan co-curriculum kita hanya 14 minggu. Okay? Hanya 14 minggu, seminggu sekali, 2 jam. 2 jam. Contoh hari Isnin, 5 hingga 7 petang. Lepas tu kita jumpa balik Isnin depan. Macam tu lah. Kecuali tahfiz lah. Yang ini yang umum yang saya sebut. Tahfiz tu, dia akan mengikut ustaz. Ustaz dia akan buat perbincangan dengan yang terpilih tahfiz tu. Dia banyak jam, dia tak sama kita. Bila kamu nak hafal waktu mana? Cuma kita buat tarikh yang untuk kuliah ni hari Isnin untuk semester 1, nanti yang selebihnya dia untuk tahfiz tadi, sebab hari Isnin dia kena turun ke Kesatuan Negara kan. Jadi hari lain dia akan bincanglah dengan ustaz bila dia nak buat hafazan tu. Dia nak hafalan tu kan. Okay, untuk tamatkan tahfiz dia tu. Okey. Sekiranya kamu tak boleh hadir, kamu sakit, ada masalah lain, urusan pejabat, kamu kena hantar borang lah 3 hari sebelum kuliah untuk kita maklumkan kepada jurulatih kamu, pada HCA, ada step dia kan. Jangan tak hadir je, hilang tanpa dikesan. Itu yang susah kami nak tanda kan. So, kamu ada bukti, ada surat, bersurat, kamu ada apa-apa, contohnya kematian kan. So, kita akan bagi pelepasan, jangan bimbang. Cuma saya nak jujurlah kan, buat permohonan secara betul. Okey. Banyaknya yang kami terima juga ada program kan, program akademik jatuh pada hari co-curriculum. So kita akan tengoklah program tu betul ke mengikut akademik kamu ataupun memang sendiri-sendiri je kan. So kita akan nilai. Okey, sekiranya tidak hadir, satu kali tidak hadir, kita akan bagi surat awal lah, peringatan awal. Lepas tu peringatan kedua, peringatan akhir, dan ketiga kita akan bawa ke tata tertib. Yang inilah yang kita nak cuba elakkan. Okay? Bila masuk tata tertib, banyak benda lah yang susah kan. Okay. 28 Mac 2022 hari Isnin. Okay, pakaian sukan lah. Pakaian sukan jam 5 petang di Medan Ilmu. Nanti tanyalah medan ilmu di mana. Kalau kamu masuk di kampus ni kan, mula-mula tu belah kiri akan jumpa dengan medan ilmu.
Medan ilmu, dan di sebelah tu dia ada pusat Islam. Maksudnya senang ya, solat asar kamu solat dekat pusat Islam, turun terus berkumpul untuk training Kesatuan Negara, APM, BSM, mengikut co-curriculum yang kamu ambil lah. Okey, ini organisasi pentadbiran co-curriculum lah. Saya diketuai oleh TS Dr. Khalid bin Abdul Wahid yang baru sahaja bagi taklimat HEP kepada kamu semua. Jawatan dia Timbalan Rektor High Awal Pelajar dalam Kesatuan Negara, Kolonel Kesatria TS Dr. Khalid bin Abdul Wahid. Lepas tu yang kedua saya Lieutenant Colonel Khairul Anwar bin Abdul Hamid dalam Kesatuan Negara. Dalam co-curriculum saya sebagai pegawai co-curriculum kanan, dan di belah seterusnya ada Nik Muhammad Al-Fidaus bin Nikwil tu Kapten Kesatuan Negara dalam Kesatria. Kapten Kesatria Nik Muhammad Al-Fidaus bin Nikwil, pegawai eksekutif, pegawai eksekutif saya. Dan dua di bawah Lieutenant Muhammad Hafiz bin Zali dan Lieutenant Puan Hazikah binti Abdul Halim. Dua ni adalah pembantu co-curriculum. Ini adalah tim yang akan membantu kamu untuk menyelesaikan sama ada latihan, pendaftaran, sehinggalah kamu tamat belajar di UiTM Cawangan Kelantan. Sekiranya ada apa-apa masalah ataupun nak bertanya, kamu di sini ada, saya letakkan nombor telefon ada 2086 boleh, 2260 boleh, 2096 boleh. Boleh saya ingat untuk hari ini itu sahaja daripada unit co-curriculum. Yang paling penting saya nak pada hari Isnin 28 hari bulan kita semua jumpalah. Jumpa, kita buat jarak-jarak. Nanti saya akan atur orang saya untuk melancarkan penjumpaan kita tersebut. Yang penting kamu faham. Saya nak kamu faham je co-curriculum tu. Nak daftar co-curriculum supaya latihan co-curriculum kita berjalan dengan lancar lah. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada tim teknikal, Cik Arman, banyak membantu saya dalam menyampaikan taklimat co-curriculum. Puan Nazrin dan seluruh warga jangkaan kuasa HEP lah yang memberi peluang dan ruang kepada unit co-curriculum untuk menyampaikan taklimat co-curriculum. Sekian, terima kasih.